Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taib. Kita sambung pembelajaran kita di muka surat 72. Aqra wa a'id. Okey, taib. Madza fa'alta am fa'alti? Okey, bagaimana kita nak tanya apakah yang awak telah lakukan? Untuk fa'lul madhi, iaitu fa'al yang telah, kata kerja yang telah lepas. Apakah yang telah awak lakukan? Contohnya, untuk lelaki, anta, maza fa'alta. Ataupun untuk perempuan, anti, maza fa'alti. Apakah yang telah awak lakukan? Contohnya, gambar yang pertama, zurtu baita abi, zurtu baita ammati. Okey, saya telah menziarahi rumah pakcik saya sebelah ayah. Okey, ataupun rakibtul hafilah, saya telah menaiki bas. Adapun sa'adatu ummi, saya telah membantu atau menolong ibuku. Ataupun tajawwaltu haulal Madinah, saya telah bersiar-siar di sekitar bandar. Ataupun ishtaraitul hakibah, saya telah membeli beg. Ataupun zahabtu ilal maktabah, saya telah pergi ke perpustakaan. Ataupun amiltu fil idarah, saya telah bekerja di pejabat. Wahiran darastul lughah arabiyah, saya telah mempelajari bahasa Arab. Okey, itu adalah contoh-contoh perbuatan ataupun jawapan bagi maza fa'altu. Okey, maza fa'alta, apa yang telah awak lakukan. Taib, tengok jadual bawah tu. Ini semua adalah terjemahan bagi perkataan-perkataan yang ada di dalam kotak atas juga. Contohnya, zurtu, saya telah menziarahi. Sa'adtu, saya telah menolong. Zahabtu, saya telah pergi. Rakibtu, saya telah menaiki. Tajawaltu, saya telah bersesiar ataupun melancong. Ishtaraitu, saya telah memberi. Qara'tu, saya telah membaca. Darastu, saya telah belajar. Okey, muka surat sebelah. Okey, aqra wa a'id. Awalan, ainal khalah. Okey, di manakah makcik sebelah ibu? Al khalah amamal masjid jamil. Ibu di hadapan masjid yang cantik. Okey. Nombor 2, ainal muhandisah mahirah. Di manakah engineer ataupun jurutera perempuan yang mahir? Al muhandisah al mahirah fil mahalla tijariyah. Jurutera perempuan yang mahir ada di dalam mahalla tijariyah, shopping complex. Okey, nombor 3, ainal hafid al-mujtahid. Di manakah cucu lelaki yang bersungguh-sungguh? Al-hafid al-mujtahid khalfal fas. Cucu yang bersungguh-sungguh di belakang kelas. Rabi'an, ainal fallahun najih. Di manakah petani lelaki yang berjaya? Al-fallahun najih bijani biljad. Petani lelaki yang berjaya di sebelah atuk. Okey, taib. Cuba perhatikan kalimah-kalimah yang dimerahkan. Al-jamil, al-mahirah, al-mujtahid, an-najih. Okey, apakah kategori-kategorinya?
Okey, yang ni contohnya yang pertama ni tadi. Dia kata al-khala amamal masjidul jamil. Okey, jamil ni adalah sifat bagi masjid. Cantik. Masjid yang cantik. Okey, perhatikan al-jamil ni mesti kena ikut dia punya isim depan ni. Ni dinamakan sifah wa mausuf. Okey. Jadi jamil ni adalah sifat bagi masjid. Kalau kamu perasan, al-jamil ni ada alif lam, sama seperti yang diikut al-masjid ni, mausuf dia. Ada alif lam, maka dia punya sifat pun ada alif lam. Okey, kemudian masjid ni tak ada tamar buta, bermakna dia muzakkar, maka jamil ni pun muzakkar. Begitu juga nombor 2, aina muhandithah al-mahirah. Al-muhandithah ni jurutera, al-mahirah ni dia punya sifat. Jadi sifat bagi muhandithah ni. Okey, sifat dia adalah mahir. Sifat-sifat ni mesti kena ikut apa yang disifatkan. Contohnya ni, dia namanya mausuf. Okey, contohnya mausuf dia ni ada alif lam, kat muhandisah ni ada alif lam, maka dekat dia punya sifat ni pun kena ada alif lam. Muhandisah dia ada tamar buta, maka dia punya sifat pun kena ada tamar buta, bermakna dia muannas. Okey, nombor 3 ni, al-hafid. Al-hafid ni muzakkar kan? Maka tengok sebelah dia, al-mujtahid ni sifat bagi hafid tadi, cucu. Cucu ni apa? Dia bersungguh-sungguh, sifat dia bersungguh-sungguh. Jadi sifat ni kena ikut dia punya yang diikut ni, al-hafid ni. Contoh al-hafid ada alif lam, sini pun ada alif lam. Okay, hafid ni muzakkar, tak ada tamar buta, sini pun tak boleh ada tamar buta. Dia kena ikut. Okay, nombor 4, aina fallahun najih. Di manakah petani lelaki yang berjaya? Berjaya ni sifat bagi petani tadi. Jadi sifat ni kena ikut sebarang apa yang ada dekat fallah, tempat yang diikut ni, mausuf dia. Contohnya ada alif lam, sini pun ada alif lam. Dia tak ada tamar buta, maknanya dia muzakkar, maka sini pun kena muzakkar. Okey, faham tu? Kemudian perhatikan lagi harful jar. Contohnya kata hubung ala, di atas, amama berhadapan, bijanib sebelah, wa ana kazalik dan saya juga begitu, khalfa belakang, mujtahid sifat bersungguh-sungguh, al-hadiqah taman, al-mahalla at-tijariyah shopping complex. Baik. Muka surat sebelah, ikhtar terjemah sahihah. Pilih terjemahan yang betul. Okey, nombor 1, awak mempunyai, awak ni untuk M. M ni maksudnya male ataupun lelaki. Awak mempunyai ayah dan ibu. Okey, apa bahasa Arabnya? Nombor 1, alif. Indaki ab wa Betul ke? Ataupun indaka ab wa Ataupun jim indi ab wa Ataupun indana ab wa Mana satu? Okey, awak kena ingat balik. Awak lelaki. Bahasa Arab apa? Anta. Bila anta untuk dhama'ir muttasilah dia ataupun menunjukkan kepunyaan awak tu, mesti tambah apa untuk awak lelaki? Tengok balik jadual yang pernah saya berikan. Okey, nombor 2, ibu saya di pejabat. Alif ke, ba ke, jim ke, dal. Pilih. Dia lelaki, dia seorang lelaki. Dia untuk lelaki, male, seorang guru di kampung. Okey, dia lelaki, bahasa Arab apa? Anta ke, anti ke, huwa ke, hiya? Pilih. Okey, kemudian tengok pula seorang guru. Bila lelaki, pekerjaan untuk seorang lelaki mesti ada apa? Tak boleh ada tamar buta. Jadi pilihlah mana satu yang tak ada tamar buta. Di kampung. Di kampung bahasa Arab apa? Okey, nombor 4, saya sayang keluarga saya. Pilih alif ke, ba ke, jim ke, dal. Nombor 5, atuk saya seorang jurutera. Atuk ni lelaki ke perempuan? Atuk saya. Untuk menunjukkan dhama'ir muttasilah, menunjukkan kepunyaan saya, kena tambah apa? Okey, kemudian bila atuk ni seorang lelaki,
maka pekerjaan dia pun mesti menunjukkan pekerjaan lelaki. Tak boleh ada tamam muta. Pilih. Okey, muka surat sebelah. Uktub sahih au khata. Tuliskan sama ada sahih betul ataupun salah. Nombor 1. Raqibtu asyurti ilal qaryah. Raqibtu, saya telah menaiki asyurti ila qaryah, polis ke kampung. Betul ke kenyataan ni? Agak-agak pelik tak? Saya telah menaiki polis ke kampung. Okey, kalau betul letak sahih, kalau salah letak khata. Nombor 2, indi jad wa jaddah. Saya mempunyai atuk dan nenek. Okey, kalau kamu kata jumlah ni betul, ayat ni betul, maka letak sahih, kalau salah letak khata. Nombor 3, al-bait 'alal maktabah. Rumah di atas meja. Sahih am khata. Nombor 4, Fatimah muhanditha fi Shah Alam. Fatimah seorang jurutera perempuan di Shah Alam. Sahih am khata. Nombor 5, qara'tu at-tabibah ams. Qara'tu, saya telah membaca at-tabibah, doktor perempuan, semalam. Saya telah membaca doktor perempuan semalam. Sahih am khata. Okay, tayyib. Nombor 2 ni, uktub sahih au khata. Ini sama je yang atas ni. Jadi yang ni tak perlu jawab. Sama je atas ni, atas dan bawah. Maka yang ni, soalan yang kedua ni awak pangkahkan je, tak perlu jawab. Masuk muka surat seterusnya. Okay, kita masuk bahagian qawaid nahwiyah. Okay, sebelum ni kita pernah belajar dah kan apa itu af'alul mudhari'ah wa af'alul madiyah. Okay, af'alul mudhari'ah bermakna fa'il ataupun kata kerja sedang berlaku. Af'alul madiyah kata kerja telah berlaku. Okay, tengok kotak ni. Okay, bezakan antara fi'il mudhari' dengan fi'il madhi. Sebelah kanan fi'il kata kerja yang sedang berlaku atau akan berlaku, fi'il madhi yang telah lepas. Okey, contohnya ana ketika fi'il mudhari' kena tambah apa di hadapan? Alif ataupun hamzah, maka jadi azhabu. Tapi ketika fi'lul madhi, dia penambahannya di belakang. Penambahan ta berbaris depan di belakang. Ana jadi zahabtu. Okey, ingat ya. Okey, nahnu. Ketika fi'lul mudhari' penambahan nun di hadapan jadi nazhabu. Ketika fi'lul madhi yang telah lepas kena tambah nun di belakang. Zahabna. Okey, kamu perasan kalau fi'il mudhari' kebanyakan dia tambah depan dan belakang. Tapi apa-apa mesti ada depan. Tapi kalau fi'il madhi dia sama ada tak ada penambahan apa-apa langsung, contohnya huwa ni, ataupun dia penambah ni semua kat belakang, tak ada kat depan pun. Itu adalah clue kalau kita nak bezakan sama ada dia fi'il mudhari' ke ataupun madhi. Okey, tengok contoh seterusnya. Anta. Untuk lelaki, anta penambahan ta di hadapan untuk fi'il mudhari', maka jadi tazhab. Okey, ketika dia fi'il madhi yang telah lepas jadi zahab ta. Ta penambahan ta di belakang. Okay, ada pun anti, awak seorang perempuan. Ketika fi'lul mudhari' penambahan ta dan ya nun di belakang jadi tazhabina. Ke fi'il madhi yang terlepas penambahan ta berbaris bawah di belakang, zahabti. Ataupun ketika huwa, dia seorang lelaki, ketika fi'lul mudhari' penambahan ya di hadapan yazhab. Ataupun ketika fi'lul madhi atau yang telah lepas dia tak ada penambahan apa-apa, zahaba, dia telah pergi. Okey, ataupun hiya, dia seorang perempuan, ketika fi'lul mudhari' penambahan ta di hadapan tazhab. Dan af'alul madhi yang telah lepas untuk hiya penambahan ta di belakang, ta yang berbaris mati ataupun sukun di belakang jadi zahabat. Okey, perasan kan perbezaannya? Fi'il mudhari' kebanyakan tambah di depan dan belakang. Fi'il madhi semuanya di belakang ataupun tiada penambahan apa-apa. Okey, jadi ini perlu hafal untuk mudah kamu jawab periksa nanti ataupun lakukan test nanti. Okey.
Buka muka surat sebelah. Hawil, tukarkan. Okay, bagaimana nak tukarkan ni? Kamu tengok balik jadual yang pernah saya kasih tu, fi'il mudhari' dengan madi tu. Kan ada saya kasih huwa, huma, hum, ya, huma, huna sampai habis tu. Okay, ketika fi'il mudhari' kamu tukarlah. Kalau ana, dia ambil ni. Dia kasih kalimah ni, roja'ah ni. Perkataan roja'ah ni, kamu tukarkan. Ketika mudhari' ana, kena tambah apa dekat roja'ah ni? Ketika mudhari' sedang berlaku, ana jadi contohnya arji'u. Okay, ketika madi arji'u tadi, roja'ah tadi kena jadi apa pula? Untuk ana yang telah lepas, fi'il yang telah lepas. Roja' tu contohnya. Itu contoh nambahan ta berbaris depan di belakang. Begitu juga nahnu, anta, anti, huwa, hiya, sama juga macam tu. Roja'ah ketika nahnu, ketika fi'il mudhari' apa dia ketambah apa? Ketika dia fi'lul madi, nahnu ketambah apa? Okey, itu juga anta, anti, huwa, hiya. Sama juga seterusnya, dia kasih pula perkataan lain, kataba. Tadi roja'ah pulang, kataba menulis. Jadi ana ketika ana menulis, saya menulis. Ketika fi'lul mudhari' macam mana? Penambahan apa? Ketika fi'lul madi, penambahan apa? Begitu juga nahnu, anta, anti, huwa dan hiya. Okey, darasa belajar. Okey, ketika fi'lul mudhari', ana apa dia? Ketika fi'lul madi, ana apa dia? Nahnu, anta, anti, huwa, hiya, sama juga. Qara'a membaca. Ketika fi'lul mudhari', ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya, apa dia perlu tambah apa? Ketika madi kena tambah apa? Okey, faham tu? Cuba buat masing-masing. Okey, seterusnya zaraf makan. Okey, sebelum ni sebelum ni kita belajar zuruf kan? Kali ni zaraf makan. Zaraf makan ni adalah menunjukkan keadaan ataupun menerangkan keadaan tempat. Makan tu tempat. Okey, keterangan tempat. Contohnya kita nak cakap tempat di sebelah. Bijanibil bermakna sebelah. Amama di hadapan. Khalfa di belakang. Ala di atas. Tahta di bawah. Okey, contohnya bijanibi di sebelah. Ukhtu bijanibil kakak ataupun saudara perempuan bijanibil di sebelah ibu. Nombor 2, amama di hadapan. Asyurti amamal bank, polis lelaki di hadapan bank. Khalfa di belakang. Al-hafida khalfal masjid, cucu perempuan di belakang masjid. Ala di atas. Al-ib yajlis alal kurs, al-ib anak lelaki, yajlis duduk, ala di atas kursi. Al-haqibah tahtal mindadah, beg di bawah meja. Okay, ni contoh. Okay, cuba jawab soalan yang kat bawah tu, muka surat 78 bawah, berpandukan kita punya zarah makan tadi, keterangan tempat. Misal, ib yajlis ilal kursi. Okay, dia suruh sahih al-akhta', maksudnya dia suruh perbaiki yang salah. Yang dia boldkan hitam-hitam ni semua salah. Jadi apakah zaraf makan ataupun harfu jar yang sesuai? Okay, contohnya yang pertama tadi dia kata al-ib yajlis ilal kurs, anak lelaki duduk ila ke kursi. Ke ni salah, tak sesuai, maka dia betulkan ala di atas. Okey, nombor 1, ishtara Ali al-kitab alal maqsaf. Ali telah membeli buku di atas maqsaf ni koperasi. Sesuai ke? Tak sesuai. Jadi ala ni tukarkan pada zaraf yang sesuai. Nombor 2, az-zuhur tahta al-mindadah, bunga di bawah meja. Okey, tukarkan kepada zaraf yang sesuai. Nombor 3,
Zahabtu ummi amamal madrasah ams. Zahabat ummi amamal madrasah am. Ummi telah pergi di hadapan sekolah semalam. Okey, tukarkan kepada zaraf yang sesuai ataupun harfu jar yang sesuai. Ingat harfu jar tu apa? Kata sendi. Okey, nombor 4, nahnu salaina bijanib masjid. Nahnu, kami, salaina telah solat, bijanibil masjid, di sebelah masjid. Okey, tukarkan zaraf ataupun harfu jar yang sesuai. Nombor 5, ana darastu ilal fas. Saya telah belajar ke kelas. Okey, ila ni salah, tukarkan kepada zaraf ataupun harfu jar yang sesuai. Taib, muka surat sebelah. Kawin jumlan. Dia suruh bina ayat. Okey, dia kasih contoh abun, perkataan abun, ayah, syurti, polis, Madinah, bandar. Okey, dia kasih 3 perkataan ni. Ayah, polis, bandar. Jadikan 3 perkataan ni kepada satu ayat. Contohnya, abi, abun tadi jadi abi, ayah saya, ditambah ya je. Huwa, ditambah huwa, dia seorang syurti, polis. Sebelum Madinah dia letak fi Madinah. Ayah saya seorang polis di bandar. Okey, nampak cantik kan ayat tu? Jadi melalui 3 perkataan ni cuba bina ayat seperti ini. Okey, contoh. Nombor 1 dia kasih perkataan ibu. Rabbatul bait, suri rumah, bait, rumah. Okey, tukarkan. Bina ayat seperti ni. Ikut contoh ni seperti ayat ni. Tapi kena sesuai lah. Kalau takkanlah huwa. Ibu kan laki. Okey, kalau cakap ibu saya, tambahlah ummi. Okey, ummi. Kalau ummi ni kan mu'annas. Bila mu'annas, dia seorang perempuan. Apa bahasa Arab? Kalau huwa, dia seorang laki. Kalau perempuan, hiya. Jadilah hiya rabbatul bait. Dia seorang yang suri rumah. Tiba-tiba rumah. Apa yang sesuai kat tengah ni? Fi. Tak fi ni. Di rumah. Ibu saya seorang suri rumah. Di rumah. Begitu juga nombor 2, 3 dan 4. Okay, nombor 2 ni solihah, nama orang. Mudarrisah, guru. Madrasah, sekolah. Nombor 3 Ayub, nama orang Ayub. Tabib, doktor. Mustashfa, hospital. Nombor 4 Ahun, abang ataupun adik lelaki. Talib, seorang pelajar lelaki. Jamiah, universiti. Bina ayat seperti contoh ni. Okey, bawah tahaddas an usratika. Ceritakan tentang keluarga kalian. Okey, ambil kertas kosong. Kamu jawab soalan-soalan ni berpandukan diri kamu masing-masing. Dia suruh ceritakan tentang diri kamu. Contohnya yang pertama, Mimman tatakawwanu usratika. Daripada siapakah terdirinya keluarga kamu? Nak jawab macam mana? Bila ada orang tanya macam ni, mimman tatakawwanu usratuka. Daripada siapakah terdirinya keluarga kamu? Okey, kamu jawab nombor 1 ni, tatakawwanu usrati. Terdirinya keluarga saya. Jangan ikut usratuka. Tulis usrati. Keluarga saya. Tatakawwanu usrati minni. Mula daripada saya dulu. Minni maksudnya daripada saya. Wa, dan contohnya ayah, awak dan ayah cakaplah wa abi, wa wa ahun, wa ahi, wa uhti dan sebagainya. Okey, nombor 2, jawab pula, ma ismu abika wa ummika. Apakah nama ayah kamu dan ibu kamu? Macam mana nak jawab? Jawablah, ismu abi, contohnya Muhammad, wa ismu ummi Fatimah. Okey, boleh tak? Okey, seterusnya nombor 3, maza ya'mal abuka am ta'mal umka. Apakah pekerjaan ayah awak
dan pekerjaan ibu awak. Okey, cara jawabnya ikut balik semula. Ya'mal abi, jangan ikut ya'mal abuka sebab ayah awak. Ya'mal abi, contohnya apa? Pekerjaan untuk lelaki, syurti, contohnya polis. Wa ta'mal ummi, dan ibu saya bekerja sebagai apa contohnya? Rabbatul bait, suri rumah tangga. Okey. Nombor 4, aina ya'mal abuka wa ta'mal ummuka. Di manakah ayah kamu bekerja dan ibu kamu bekerja? Ambil daripada ya'mal abi. Jangan ikut abuka, abuka untuk awak. Ya'mal abi fi Madinah contohnya. Wa ta'mal ummi, dan ibu saya bekerja fi bait, kat rumah contohnya. Kan disuri rumah tangga, jadi dia kerja kat rumah lah. Wa akhiran, hal tuhibbu usratuka, adakah awak sayang keluarga awak? Mesti semua orang sayang kan. Apa-apa pun bila ada hal kena ada na'am aula. Okey, jadi kalau na'am, jangan ikut tuhibbu awak suka. Na'am tambahan alif. Na'am uhibbu usrati, saya sayang keluarga saya. Okey, tayyib. Muka soal seterusnya, rattib kalimat, susun kalimah. Okey, berpandukan apa yang kita dah belajar ni, cuba kamu susun kalimat ni, kataan-kataan ni. Untuk susun kalimat ni, tips utama, kamu kena terjemahkan satu persatu ayat ni. Okey, rasa saya semua perkataan ni semua kita dah belajar dah. Jadi semak balik muka surat sebelum ni, apakah maksud satu persatu bagi perkataan ni. Okey, nanti kita akan bincang. Okey, nombor 2, imla faraq bi ijabatus sahihah. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Nampak dia kasih amama, bijanib, tahta, khalfa, ala. Ini semua zaraf makan. Keterangan tempat tadi yang kita baru belajar tadi. Okay, letakkan mana yang sesuai. Nombor 1, al-matbah. Apa dia? Al-bait. Matbah, dapur, tempat kosong, rumah. Okay, apa yang sesuai? Zaraf yang sesuai. Nombor 2, muhadir, tempat kosong, fas. Pensyarah, tempat kosong, kelas. Nombor 3, majalah, tempat kosong, maktab, meja. Nombor 4, sarir, katil, tempat kosong, adulab, almari. Nombor 5, almilaf ni apa? File. Tempat kosong, daftar, apa nama tu? Daftar ni buku tulis. Okey, cuba jawab. Okey, seterusnya hatin soalan. Berikan soalan. Nombor 1. Okey, apakah soalan yang sesuai? Bila kata soalan ni, kamu kena refer balik yang kita belajar sebelum ni, adawatul istifham, kata tanya. Muka surat 12 tu, bab 1. Refer balik semula situ. Okey, pertama sekali bagaimana kita nak jawab hatin soalan, berikan soalan. Pertama sekali kita tengok mana yang dia boldkan. Okey, kat jawapan tu mana yang dia boldkan. Okey, contohnya, na'am, ya, ummi syurtiyah fil Madinah. Ibu saya seorang polis di bandar. Okey, dia boldkan na'am. Bila na'am, apakah adawatul istifham yang sesuai? Ingat tak? Itulah dia. First kali letaklah adawat tu pertama sekali. Lepas tu baru ikut yang belakang dia. Ummi syurti, contohnya na'am, kamu letak dia punya adawat tu, adawat istifham yang sesuai tu. Kemudian bila ummi, jawapannya ummi, maka soalan yang sesuai apa dia? Ibu awak lah, sebab jawapan dia kata ibu saya. Ibu awak bahasa Arab apa? Ummuka ataupun ummuki untuk perempuan. Okey, apa dia? Contohnya adawat dia
ummuka syurtiyah fi Madinah? Adakah mak awak seorang polis perempuan di bandar? Adakah bahasa Arab apa? Okay, letak. Okay, nombor 2. Qara'at Aminah al-qissah fil ghurfah. Qara'at Aminah. Aminah telah membaca al-qissah, novel ataupun cerita di bilik. Okay, dia buatkan kisah, cerita ataupun novel ni. Maka apakah adawatul istifham yang sesuai untuk nak tanyakan mengenai bahan bacaan dia ni? Jadi pilih mana satu. Dia punya adawatul istifham tu mesti refer kepada, tengok kepada dia punya yang dia buatkan, yang dia highlightkan ni. Okay. Seterusnya apa lagi yang kena tambah, yang kena kita tahu untuk hatin soalan ni? Bila dia punya jawapan ni qara'at, kat sini kamu tak boleh letak qara'at. Letaklah apa dia untuk perempuan. Maaf kalau untuk Aminah, Hia kena letak qara'at juga, sebab kalau persoalan kita mesti akan tanya dia juga kan, dia tengah buat apa, contohnya dia baca apa. Jadi kalau dia baca apa untuk perempuan, untuk dia, maka kena letak juga lah, sama juga lah dia punya fi'ilnya, qara'at Aminah juga. Sebabnya kita tanyakan tentang seseorang yang jauh daripada kita, dia. Okay. Nombor 3. Ashtari al-qalam bisalasah ringgit. Ashtari, saya membeli pen bisalasah ringgit dengan harga 3 ringgit. Ingat tak sebelum kita pernah belajar dah, kalau B ni pertanyaannya apa? Ingat balik, refer balik muka surat sebelum ni untuk tanya harga. Okay, kalau kat sini ashtari, kalau ashtari kita tak boleh letak sini ashtari, sebab ini saya membeli. Maka persoalan sesuai mestilah awak. Kalau Hia tadi, dia mestilah dia juga. Dia tengah buat apa, dia baca apa. Jadi jawapan pun dia sedang buat apa, dia sedang baca buku. Kalau dia tu memang kena ikut dia juga. Okay, nombor 4. Qadaitul utlah ma'a jaddi. Qadaitu utlah ma'a jaddi. Saya telah meluangkan waktu cuti saya ma'a jaddi, bersama atuk saya. Okay, dia highlightkan ma'a jaddi, bersama atuk saya. Jadi apakah ada waktu istifham yang sesuai untuk tanyakan bersama siapakah awak menghabiskan waktu cuti awak? Nak kata menghabiskan waktu cuti awak tu macam mana? Tak boleh ikut qada itu juga. Macam mana kita nak tukarkan qada itu ni kepada awak? Jadi apa? Tengok balik dekat fi'il madi. Selain tu, itu pun kamu kena tahu juga. Ashtari ni fi'il madi ke mudhari'? Nak tukarkan kepada awak kan? Awak sedang membeli. Jadi kita kena tahulah, kalau ni mudhari', tengok dekat jadual fi'il mudhari'. Ni qara'at ni fi'il madi, maka kamu kena tengok dekat fi'il madi. Okay. Kemudian wa akhiran zurtu al-hadiqa fil utlatil madiyah. Zurtu, saya telah menziarahi hadiqah, taman, fi utlatil madiyah, pada cuti yang lepas. Dia highlightkan utlatil madiyah, cuti yang lepas. Jadi untuk menanyakan waktu, apakah adawat yang sesuai. Kemudian seterusnya yang kamu kena tahu, ni fi'il ni fi'il madi ke mudhari'? Kalau madi, tengok dekat jadual fi'il madi, macam mana nak tukarkan zurtu ni kepada awak. Zurtu ni saya telah menziarahi, macam mana nak tukar kepada awak telah menziarahi. Okay, faham tu? Cuba buat dulu, nanti kita akan bincang sama-sama. Okay, benda ni penting sebab biasa sangat masuk test. Okay,
Muka surat seterusnya, tarjim ilal Arabiyah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nombor 1, makcik saya seorang pegawai. Apa dia bahasa Arab? Nombor 2, kakak saya telah pergi ke perpustakaan. Okey, kakak saya bahasa Arab. Macam mana nak cakap? Kakak kepunyaan saya. Kakak uhtun. Bila saya, kena tambah dhamma muttasilah apa? Tengok dekat jadual tu. Nenek saya seorang guru bersara. Okey, apa dia bahasa Arab? Nombor 4, ini keluarga saya dan saya sayang keluarga saya. Okey, nombor 5, ibu M. M ni male, lelaki. Ibu, dia seorang lelaki. Pergi ke masjid bersama ayah kamu. Okey. Maaf, ni bukan ibu dia. Ni your mother. Tengok terjemahan dia. Your mother is going. Mak awak, seorang lelaki, awak tu untuk lelaki, mak awak pergi ke masjid bersama ayah awak, ayah kamu. Okey, jadi apa dia? Tukarkan ke dalam bahasa Arab. Baik, muka surat seterusnya. Uktub, tulis. Nombor Nombor ni kita dah bacakan. Kena ingat sampai 20, saya selalu ingatkan sampai 20 sebelum ni. Okey, uktub. Uktub, tulis. Tulis nombor. Kalau dia kasih nombor, kamu kasih perkataan. 12 bahasa Arab. Bahasa Arab apa dia? Dari segi perkataan dia macam mana? Khamsah Ashar, nombor berapa? 17. Apa dia? Tis'ah Ashar, apa dia? 20. Bahasa Arab apa dia? Okay, nombor 2, Adid. Dia suruh kira, bilang. Ada berapa ni? Berapa sampul surat, berapa bendera, berapa pensel, berapa lilin, berapa penimbang pasir ni. Okey, uktub, tulis juga. 11 bahasa Arab apa? Salasa Ashar, nombor berapa? 15. Isna Ashar, 14. Okey. Ke surat sebelah, uzkur wa uktub al-arkam taliyah. Uzkur, sebutkan dan tulis nombor tersebut. Sama lah macam tadi. 13 bahasa Arab apa? 17, 11, 18, 15. Okey, taib. Okey, muka surat seterusnya. Tarjim al-jumlatil atiyah fil lughah Arab ila lughah Arabiyah. Dia suruh terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tukarlah, try lah, cubalah tukarkan. Saya sayang keluarga saya. Dia seorang jurutera di Shah Alam. Saya membaca di rumah bersama ibu saya. Atuk kamu sudah pencen dan dia tidak bekerja. Adik kamu seorang lelaki, kamu seorang lelaki, pergi ke masjid bersama ayah kamu. Okey, kemudian sebelah ni, imla ma'anil kalimatil atiyah. Dia suruh terjemahkan juga ke dalam bahasa Arab. Contoh jadun, kalau dia suruh terjemahkan, sama ada kalau Arab tukar ke Arab, ke Melayu. Kalau Melayu tukar ke Arab. Okay, jadun bahasa Melayu ni apa? Usrah apa dia? Ismuha, my family, true, your aunt, your auntie, ami, father, mother. Jadun, ahon, sister, kabir, sawirah. Kabir bahasa Arab apa? Sawir kabir bahasa Melayu apa dia? Sawir apa dia? Ahun kabir, sa'idah. Okey, cuba Okey, muka surat seterusnya. Hatim soalan lil ibaratil atiyah. Dia suruh berikan soalan kepada kalimah tersebut ni. Sama macam tadilah. Contohnya misal. Kita tengok misal dia. Yang atas ni asalnya kosong. Jawapannya yaqra'u abi al-Quran. Ayah saya membaca Quran. Dia highlightkan Quran. Jadi dia highlightkan Quran, macam kita nak tanya, apakah yang ayah awak baca? Jadi macam ni nak tanya dia, maza yaqra'u abuka? Apakah yang ayah awak baca? Jadi apa-apa pun untuk hatin soalan ni mesti kena tengok apa yang dia highlightkan. Contoh nombor 1, dia bagi jawapan ya'mal akhi muwazzaf.
abang saya ataupun adik lelaki saya bekerja sebagai muazzaf ni, pegawai lelaki. Dia highlightkan muazzaf. Muazzaf tu pekerjaan. Macam mana kita nak tanya apakah pekerjaan abang awak? Abang awak, kalau akhi abang saya, nak tukar kepada abang awak macam mana? Okay, yakmal ni sama je. Okay, ba. Azhab ila amal ma'a ummi. Saya pergi ke kerja bersama ibu saya. Dia highlightkan ma'a ummi, bersama ibu saya. Jadi apakah ada waktu istifham yang sesuai nak tanyakan bersama siapakah awak pergi kerja? Okey, bersama siapakah bahasa Arab apa? Siapakah? Bersama siapakah bahasa Arab apa dia? Lepas tu kita akan tukarkan fi'il yang ada dekat jawapan ni. Fi'il ni fi'il mudhari' untuk saya. Macam mana nak tukarkan azhab ni kepada awak? Macam mana? Tengok balik jadual fi'il mudhari', macam mana nak tukarkan kepada anta ataupun anti. Okey, Jim. Huwa yazhab ilal bait al-jad. Dia pergi ke rumah atuk. Okey, dia boldkan huwa. Okey, apabila dia boldkan huwa, kita kena tanya siapalah. Huwa ni kan manusia. Bila manusia, kita kena tanya siapa yang pergi ke rumah atuk. Okey, siapa bahasa Arab apa dia? Yazhab ni, siapakah yang pergi ke rumah atuk? Tetap juga yazhab, sebab dia bertanyakan mengenai dia, orang lain. Lainlah kalau jawapan sini saya akan tanya awak. Kalau dia, tetap dia. Okey, dan na'am indi ahun. Ya, saya mempunyai abang. Macam mana nak tanya awak punya abang, awak mempunyai abang ke tidak? Macam mana? Indi ni kan kepunyaan, macam mana kita nak tanya? Awak mempunyai abang tak? Okey. Pilih ada wat yang sesuai untuk na'am. Okey, ingat kan apa datu istifham yang kalau jawapan na'am aula, itu satu-satunya. Okey, wa akhiran ukhti ta'mal fil idarah. Kakak saya bekerja di pejabat. Dia highlightkan idarah. Maka bagaimana kita nak tanyakan tempat? Apakah ada waktu istifham yang sesuai untuk kita tanyakan tempat? Okey, kemudian ukhti ni kakak saya. Macam mana kita nak tukarkan kepada kakak awak? Bahasa Arab. Tukarkan. Itu tengok dhamair muttasilah. Okey, sebelah ni bersama imla ma'ani kalimat atiyah ni. Dia suruh bagi makna kepada perkataan-perkataan yang ada ni, sama ada bahasa Melayu ataupun Arab. Muhamiyah apa dia bahasa Melayu dia, mudarrisah apa dia, mutaqa'id apa dia. Okay, saya beritahu mutaqa'id ni adalah pencen. Sebab tak ada sebelum ni, tak ada perkataan pencen kan. Mutaqa'id ni pencen. Jadi kamu boleh jawablah soalan yang sebelum ni, ada tentang terjemahkan apa maksud pencen kan. Ada sebelum ni dia tanya ni mana atuk kamu sudah pencen. Tadi itulah mutaqa'id pencen. Okey, Rabbatul Bais apa dia? Doktor, idarah, muhandis, lecturer, ahun, tatakawanu, uhibbu, sa'idah, house, idarah. Okey, hadza faqat. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.